Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Kita masih lagi dalam perbincangan tentang kedudukan neraka dan penghuni-penghuninya, wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah SWT daripada neraka. Sambungan kita pada kali ini, syarab ahli nar, iaitulah minuman ahli neraka. Orang duduk neraka, dia minum apa? Apakah makanan dia? Dan apakah pakaian dia? Ini di antara tajuk yang kita bincangkan pada kali ini, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ta'am, makanan ahli neraka dan juga minuman mereka. Makanan dan minuman ini bukan nikmat, tetapi salah satu daripada bentuk azab. Maka apakah minuman itu yang disebut dalam Quran? Yang disebut dalam Al-Quran, kita ambil secara ringkasnya. Yang pertama, nama dia Al-Hamim. Al-Hamim dengan mana Al-Ma'ul Har Al-Mughli, air panas yang mendidih dengan kepanasan api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Sekali dia masuk, usus hancur buh habis. La ilaha illallah. Dalam Al-Quran surah Muhammad, Allah ayat 15, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Kami tuangkan mereka air yang panas, maka putus dia punya usus ataupun jala perut dia putus. Na'udzubillah. Hamim di sini dengan makna air panas. Ada satu lagi makna hamim dengan makna kawan. Ada juga. Wala sadiqin hamim, kawan rapat. Nah, jadi kita kena tengok tempat lah. Kalau mai ma'un hamim jadi kawan rapat, jangan. Ma'un hamim makna air panas, kan? Air yang panas, itu lain. Yang kedua, minuman dia, nama dia Al-Ghassaq. Al-Ghassaq. Minuman ini disebut dalam surah Sad ayat 57. Hadza falyazuquhu hamimun wa ghassaq. Minuman mereka ini, rasalah kamu, hamim sama ada air panas, wa ghassaq dan juga ghassaq, air yang terlalu sejuk, syadidul burudah, sejuk yang melampau. Makna kalau panah tadi putus jalan perut, masuk air sejuk, beku habis. Allahu Akbar, na'udzubillah. Ini yang kita takut. Dua nama yang cukup menakutkan kita. Sentiasalah kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah selamatkan kita daripada neraka, dan kita juga melakukan perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita darinya. Jangan buat benda yang menyebabkan kita dicampak ke neraka. Yang ketiga, nama syarab, nama minuman dia tu As-Sadid dengan sad. As-Sadid. Apa dia sadid ni? Air nanah yang keluar daripada orang-orang kafir yang diazab. Dia diazab, keluar nanah dia tu. Ya Allah Tuhan. Air tu dia diberi minum kepada orang-orang yang derhaka ini. Min waraihim, dalam surah Ibrahim ayat 16, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Yusqa min ma'in sadid, diberi minum daripada air nanah. Allahu Akbar. Jangan sebutlah betapa busuknya, jijiknya, kotornya, Tuhan saja tahu. Air nanah atas dunia ni kita tak sanggup dah nak tersentuh. Ini air nanah ahli neraka yang begitu busuk. Yang keempat, ma'un kal muhli.
al-muhli. Orang tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa dia ni? Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29, wa in yastaghithu yughasu bima'in kal-muhli yashwil wujuh. Kami beri pada mereka air kal-muhli yang membakar muka dia. Apa dia al-muhli? Ditanya Ibnu Abbas, qal ghalizun kadurdi zait. Allahu akbar. Dia kata air yang pekat seperti kerak dalam kuali kita tu, minyak yang panas yang lekat di bawah tu, air tu. Bagi tapak, kalau minyak panas pun berat dah. Ni minyak hok pekat hok bawah tu. Orang panggil kerak ni, kerak minyak. La ilaha illallah. Dan pelbagai lagi. 4 nama ni sebut dalam Quran, dan ada lagi beberapa jenis minuman yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kan, dalam surah As-Sad ayat 55, wa inna lit-taghina la syarra ma'ad. Dalam jahannama yaslawna fiha jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad hadza falyazuquhu hamim wa ghasaq wa akharu min syaklihi azwaj. Ada jenis lagi. Yang 4 ni sudah disebut, dan ada lagi berbagai-bagai jenis minuman-minuman yang dipaksa minum secara paksa. Kalau tak mau minum pun minum juga. Diminum secara paksaan, itulah keadaan ahli neraka. Timbul lagi soalan, tak mati ke mereka tu? Dan kita kalau kena air panas atas dunia ni mati. Kalau orang minum air panas dalam neraka tak mati, jawab dia, neraka ni sudah keliling dia belaka dah. Segala jenis bentuk azab tidak lagi membawa kematian. Kita atas dunia ni kalau kena tumbuk, mati. Kena buli pun mati kan. Kena langgar mati. Kena air panas, kena terbakar mati. Dalam azab tidak ada lagi. Allahul Musta'an. Sebab itu orang-orang kafir dia cuba minta dengan khazanah. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang penjaga neraka. Qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Malik tu penjaga neraka. Mintalah dengan Allah biar matikan kami ni senang buat kira. Malik kata tak ada dah. Duduk situlah sampai bila-bila. Tidak ada harapan lagi untuk keluar. Na'udzubillah. Peminum arak di atas dunia, dia minum apa di akhirat? Dalam neraka esok minum apa? Allah, tanda tuan-tuan. Sekarang ni kita duduk kempen supaya kerajaan jatuhkan hukuman ketat ke atas pemandu mabuk yang memandu yang menyebabkan kematian orang lain. Kalau mandu mabuk tak mati pun kena hukum. Apalagi kalau dia dah langgar orang sampai 2, 3, 4, 5 orang mati. Kita kata patutnya dihukum mati juga orang tu. Tapi apa boleh buat? Yang menjaga kawasan itu orang-orang yang si pemabuk juga, maka sukarlah nak dilaksanakan undang-undang ini. Satu hari kata Nabi SAW, orang mari daripada negeri Yaman, dia tanya tentang bentuk minuman di kampung dia. Nama dia Al-Mizr. Minuman ini diambil buat daripada jagung, zurrah. Faqala Nabi SAW, awa muskirinhu, minuman awak tu memabukkan tak? Kalau minum mabuk ke tidak? Qala na'am, mabuk. Qala, kata Nabi SAW, kullu muskirin haram. Setiap benda yang memabukkan itu haram. Sikit ke banyak. Asalkan dia tu jenis benda mabuk, arak, maka kita kira. Saya minum sikit je. Sikit pun haram. Sebotol pun haram. Satu baldi pun haram. Apalagi Nabi kita kata, Inna Allaha azza wa jalla ahdan. Allah SWT buat janji, siapa dia minum perkara benda yang memabukkan di atas dunia, an yasqiyahu min tinatil khabal. Allah nak bagi dia minum dalam neraka esok, tinatil khabal. Nama minuman. Tanda tuan-tuan, nama dia tinatil khabal. Qalu, sahabat tanya, apa tu tinatul khabal ya Rasulullah? Qala araku ahli nar, peluh ahli neraka, au usarah, ataupun ni,
Air-air yang keluar daripada ahli neraka ni, sama ada nanah dia, danau dia, air bisa dia tu, itulah yang jadi minuman bagi orang-orang yang minum arak di atas dunia. Tak kira lah dia kafir ke, asalnya dia orang Islam tapi dia pemabuk, maka dia akan minum minuman yang begitu dahsyat. Jadi kita dah bincang berapa jenis minuman. 4. Ada lagi pelbagai jenis minuman yang dipaksa minum. 5. Kemudian dia panggil tinatul khabal. 6. Nah, jadi kata para ulama, itu di antara nama-nama yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Yang lain-lain lagi, itu kuasa Allah Ta'ala, dia nak bagi minum apa, itu kuasa dia. Bagi kitanya berusaha, berikhtiar, beribadat, supaya kita tak minum air itu. Itu tanggungjawab kita. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan juga muslimat, kita berpindah kepada fi ta'ami ahli nar. Makanan ahli neraka pula. Apa dia? Tadi 6 perkara tadi, minuman ahli neraka. Ni kita pergi kepada makanan dia pula dalam senarai pendek yang ada di tangan saya ni, iaitu ada beberapa nama yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'am, tidak ada bagi mereka makanan kecuali dhari'. Apa dia dhari' itu? Nabatun kasyauk, satu jenis tumbuhan yang berduri, muntin. Allahu Akbar. Pahit, busuk. Siapa dia makan ni tak kenyang. Siapa dia makan melukakan mulut, menyeksakan ada. Jadi kita nampaklah di sini, yang pertama nama makanan ahli neraka ad-dhari'. Apa dia dhari'? Iaitulah pohon kayu berduri yang busuk, na'udzubillah wal iyazubillah. Yang kedua nama dia ghislin. Apa dia ghislin? Tengok dalam surah Al-Haqqah ayat 35, 36. Falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Anaknya wala ta'am, tidak ada makanan mereka itu kecuali daripada ghislin. Apa dia ghislin? Ad-dam wal ma' was-sadid, darah, air nanah yang keluar daripada daging ataupun kulit ahli neraka, kulit mereka itu dia panggil sadid, ghislin. Makan hak tu, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Sangat dahsyat menjadi makanan dia. Minuman dia apa tadi? Perlu ahli neraka. Hak ni makanan dia pula hak darah, hak campur dengan nanah-nanah tu. La haula wala quwata illa billah. Cukup takut kita kan. Itu ghislin. Ada lagi nama dia az-zaqqum. Apa dia zaqqum? Syajaratun khabisatun, buah yang terbit daripada pokok yang buruk. Rupa dia apa takut? Zaqqum, kan? Buah dia sangat-sangat busuknya dengan pahitnya, cukuplah. Dan orang makan dia zaqqum ni berat. Dalam Quran surah Ad-Dukhan Allah kata inna syajarataz zaqqum ta'amul asib kalmuhli yaghli fil butun. Ini makanan dia ni. Pokok zakum itu makanan orang-orang yang berdosa, makanan ahli neraka, tak mengenyangkan, tidak melazatkan, semuanya azab. 3 nama makanan dia. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala gambarkan buruknya pokok zakum ni. Dia kata apa ni? Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pokok ni
tumbuh daripada bawah neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buah dia tu macam kepala syaitan. La ilaha illallah. Orang tanya siapa dia, tengok syaitan lagu mana. Sehingga Allah Ta'ala buat gambaran buah dia macam kepala syaitan. Kita duduk mikir lagu mana syaitan tu. Jawab dianya, beginilah para jemaah sekalian. Syaitan ni lambang kepada kehuduhan dan keburukan. Jadi dia mana macam, kita kata ni, sepuluh syaitan uduh ni. Jadi syaitan itu lambang kepada keburukan dan kehuduhan. Adapun kalau comel, orang yang kata malaikat. Lawa dia tu macam malaikat. Lain. Cantiknya orang tu macam malaikat. Kan? Kalau huduh, macam hantu. Ada seorang makcik ni, kakak ni, dia suka ngosek anak dia. Gelak tu jangan pergi hantu. Hantu. Sikit-sikit hantu. Anak dia duduk mikir. Satu hari, mak dia keluar rumah tak pakai tudung. Rambut bercerabak. Dia pun duduk tengok ke mak dia. Dia kata, mak, lama dah saya dengan hantu-hantu ni. Boleh jadi hantu ni macam mak ni. Keluar rumah tak tutup aurat, rambut pun tergoseng ni. Mak dia lepas pada tu, tak ada lagi menakutkan anak dia hantu. Dia pakai tudung juga, tak mau jadi hantu. Ingat baik. Siapa dia keluar rumah, tak tutup aurat, rambut terbuka, itu hantu nama dia. Jangan main-main, itu hantu. Nak tahu hantu tu. Mana siapa dia pernah tengok hantu? Tak, hantu itulah gambaran dia. Na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala bandingkan dalam ayat ini, tashbih, gambaran makanan ahli buah zakum itu macam kepala syaitan. Wajah syaitan. Siapa dia tengok, tak ada orang tengok. Itulah dia panggil dahsyatnya zakum ini. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW dalam hadis, dia kata, lau anna qatratan min zakum. Kalau setitik daripada zakum, buah zakum itu bertitik atas bumi, atas fi biharil ardi, titik dalam laut, la fasadat, rusak laut. La ilaha illallah. Bagaimana kamu makan? Nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-jannah. Kita minta lah Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala rezekikan kepada kita ni syurga, buah-buahan syurga, nikmat syurga dan segala isi kandungan syurga. Dan kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka, daripada zakumnya, daripada ghislinnya, daripada segala perkara-perkara yang ada dalam neraka. Kita minta jauh, na'uzubillahi minan nar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pindah kepada tajuk yang ketiga, libasu ahli nar wa furushuhum, pakaian ahli neraka dan juga hamparan tempat dia duduk. Bila-bila duduk neraka pada hamparan juga. Allah Ta'ala beri kepada dia hamparan. Kita nak jangan duduk mikir dengan kepala otak kita. Hamparan dia tu kapek ke permaidani, tak sedut fikir. Ini dalam neraka ni. Cuma nama je. Nama hamparan. Semuanya tu azab. Maka penduduk neraka tu dia ada baju, ada pakaian, dia ada makanan, dia ada minuman, tapi semuanya ada tempat kain selimut. La ilaha illallah, semuanya azab. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj Allah Ta'ala sebut, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ. فَالَّذِينَ كَفَرُوا, puak-puak kafir, قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ, dipotong mengikut body mereka itu baju daripada neraka. Na'udzubillah. Yusabbu min fawqi ru'usimul hamim, dan dijiruh, disiram di atas kepala dia daripada hamim, daripada air panas. Kata suratul Hajj ayat 19, kata di ulama tafsir, baju itu fussilat, diukur dengan body dia, ketak molek, perau dengan air panas pulak ke atas tu. Nak kata apa? Na'udzubillah, kan? Allahu Akbar. Maka baju ahli neraka ni berbeza-beza. Ada baju labuh. Minhum man ta'khuzun nar ila ka'bai. Ada yang setakat tu ya. Setakat buku lali ya, kena masuk neraka. Ada sampai ke lutut, ada sampai ke bahu dia ni, sampai ke tengkuk. Itu dia panggil tingkatan azab neraka tu berbeza-beza.
Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, an-niyahatu 'alal mayyit, orang yang meratap menangis di atas kematian keluarga dia, kalau dia tak taubat, fa innaha taqumu yaumal qiyamah, dia akan bangun pada hari kiamat esok, 'alaiha sarabil min qatiran, dia punya seluar dia tu qatiran daripada neraka ni. Qatiran ni sangat-sangat menakutkan kita kan. Qatiran macam minyak tar tu. Na'udzubillah. Kemudian nyala situlah. Itu dia panggil pakaian. Mana dia ukur body pakai. Firasyu ahli nar. Hamparan dia dan selimut dia. Ada selimut? Ada. Firash maknanya hamparan di bawah. Ghita maknanya selimut. Lihaf. Hak dia tu di atas. Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'raf, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Lahum min jahannam, bagi mereka daripada neraka jahannam tu mihadun. Mihad makna firash, hamparan di bawah tu neraka. Wa min fawqihim ghawash, di atas mereka ada tudung, ada kain selimut juga neraka. Maknanya neraka kiri kanan depan belakang atas bawah habis. Allah wa kadzalika najzi zalimin, demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Nauzubillah. Takut kita dengar, kan? Itulah gambaran pakaian-pakaian ahli neraka. Kemudian kita pergi lagi beberapa jenis. Cerita lagi. Di antaranya besar mana ahli neraka ni. Patutnya kalau kita duk memikir ahli neraka ni jadi kecil dah lah, takut dah. Macam kita ni kalau tak sihat, kurus. Ahli neraka macam mana pula? Kurus ke dia ke gemuk? Tanda tuan-tuan. Allahu Akbar. Jawab dianya, ahli neraka yang masuk neraka itu kita tahu besar mana. Tapi kita kena tahu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina mankibayil kafir, di antara dua bahu ni, bahu kita ni, lebar dianya masiratu salasati ayyam liraqibil musri', jarak lebar dia tu perjalanan 3 hari 3 malam bagi orang yang berjalan laju. 3 hari 3 malam. Besarnya dia. Sebab apa besar? Apa sebab Allah Ta'ala besar dia ni? Tengok ni. Dalam hadis lain, hadis tadi dalam muttafaqun alaih, yang 3 hari tadi. Hadis lain pula dalam Muslim, dirsul kafir. Dirs ni gigi geraham dia tu. Gigi dia tu. Gigi taring dia tu. Nab. Mislu Uhud. Besar bukit Uhud. Gigi saja. Ini hadis sahih ni. Kalau main hadis plus-plus kita tak cerita ni. Cerita apa benda karut. Ni hadis betul. Wa ghiyazu jildihi, tebal kulit dia pula masiratu salasin. Perjalanan 3 hari nak tebal kulit. Ada riwayat lain dalam Tirmizi kata tebalnya kulit orang kafir itu isnani wa arba'una zira'an. 42 zira' ni. Hasta. Tebal kulit dia tu. Pasal apa? Baru sedap kerau api nak bakar. Kita ni kalau kulit-kulit nipis tak jadi apa. Sebab itulah kulit ayam orang tak bakar, kulit kambing, kulit lembu orang bakar. Tak? Sedap ke kulit lembu tu? Lepas-lepas bakar perau, buat berapa dia panggil? Air cicah air asam. Main. Mak mertua lalu belakang tak nampak. Belakang tak nampaknya, depan nampak. Itu dia panggil. Apa dia bahaya tu? Tebalnya kulit. Sebab apa? Kata di para ulama, sebabnya tujuan dianya supaya senang malaikat nak pukul, nak katak, na'udzubillah. Api nak bakar puas hati tebal. Kalau nipis-nipis ni sekali lu, habis dah. Tak ada dah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat kita dengar ni,
Patutnya kita tak lena tidur dah ni. Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Allah. Bangun tengah malam menangis kita. Ya Allah, tak mahu kami. Takutnya kita kepada azab neraka ni. Kan? Bangunlah. Ni lepas dengar cerita neraka, kelik tidur, keroh-keroh. Tak khabar apa juga. Sebab itulah kata ahli syair, mali jurhin bimayyitin ilam. Orang mati kalau kita korek toreh dia, kita pukul dia, tak sakit. Pergi masuk kubur, hantar mayat. Lepas balik kubur, tak ada apa-apa. Tak pergi semaya juga di masjid. Itu dia panggil orang mati tak sakit lagi dipukul, hati mati tak terasa apa-apa lagi dengan nasihat, dengan tengok orang mati tak terasa apa. Ini yang kita bimbang hari ni. Pasal itulah kita nak gerak hati kita ni biar hidup. Orang hati yang hidup, dia takut pada Allah Taala, dia bimbang, dia gerung macam-macam. Allahu Akbar. Maka kata di ulama, apabila seorang mukmin itu mengetahui azab sebegini dahsyat, tentulah dia akan takut untuk melakukan maksiat dan mungkar. Kita kata insya-Allah. Berapa dah kita tu? 4 perkara dah kan? Ini besarnya saiz ahli neraka tu besar gitu mau. Besar bokeh dia punya apa dia gigi dia tu. Tuai dia bau saja 3 hari berjalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita pergi kepada asnafun ukhra minal azab, beberapa kategori azab lagi. Na'udzubillah. Di antara lagi azab bagi ahli neraka ni ad-darbu bimatariqin hadid. Mereka ini akan dipukul dengan pemukul daripada besi. Allahu Akbar. Walahum maqami'u min hadid. Penjaga neraka ni dia ada pemukul daripada besi. Pelepom sekali dia pukul, tak kuat habis dah. Qala, sekali dia pukul, fatatana sara'adhum, cabut habis, pecah habis. Kaki tangan tahu duk mana habis. Pas dia takut balik pula. Belapok lagi. La ilaha illallah. Itu yang pertama, pukul. Yang kedua, kullama nadijat juluduhum. Setiap kali hangusnya kulit mereka, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 56, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit lain pula. Kulit otba tadi itu hangus, naik lain pula. Kenapa? Liyazuqul azab. Allah kata biar mereka rasa azab. Mengatas dunia itu tak mau beriman, aku bui dalam neraka ni biar rasa. Na'udzubillah. Yang ketiga, taqyiduhum. Malaikat akan belenggu dia, ikat. Dan dia akan tarik berau, tarik atas muka, tarik macam-macam, seksa. Allahu Akbar. Izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Belenggu di tengkuk, tangan duk ikat sini, rantai di kaki, yushabun, ditarik oleh malaikat. Fil hamim, capok dalam air panas, tohuk dalam neraka, na'uzubillah. Berat kita ni. Kan? Yang keempat, as-sahbu finnar, ditarik dalam neraka, dicampur dalam neraka. Malaikat tarik, bukan kata masuk. La, berau tarik. Allahu Akbar. Summa yushabuna finnar. Ala wujuh, dalam neraka, ditarik lagi atas muka. Mosing dalam neraka. Dengan tangan terikat, kaki berantai, na'uzubillah. Yang kelima, as-sahru bil ma'il har, mereka akan dituang dengan air yang panas. Tadi kita sebut dah beberapa jenis air panas tadi, hamim dan sebagainya. Ini yang pentingnya Tuan Syekh kita ni kumpul jenis-jenis azab yang ada dalam Quran dan juga sebahagiannya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, an-lafhu bi hararatin nar, ditampar dengan panasnya muka dia tu dengan panas api. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Allahu Akbar. Dibakar muka dia tu dengan api. La ilaha illallah. Allahumma rabbi sallim ya Rabb. Minta selamat. Yang ketujuh, bila api itu nyala kuat, dia naik, melambung naik, naik. Wa yahwi sa'urhiquhu sa'uda. Ditolak oleh api, naik kata, patutlah rembah tu, dalam patak. Yang ke-8, taswidul wujuh, muka dia jadi hitam, tak ada comel dah.
Hak pakai make up atas dunia dulu. Hak pakai apa ni orang-orang ahli neraka, ahli neraka ke Tuhan ni, esok gelak gelemak habis kita. Marilah para jemaah sekalian, kita tak sudah pakai make up lah, kita pakai wuduk. Nak suruh cerah di akhirat esok, Nabi kenal kita, dia panggil kita, mari. Minum air di kolam aku di mahsyar, dan kita tak akan dagang lagi sehingga masuk dalam syurga insya-Allah. Yang ke-10, yang ke-9, ihatatun nar. Apa ni, neraka tu melingkungi. Dia masuk orang dalam pagar ni, perauk dia liku. Tak boleh keluar, api itu sekeliling. Yang ke-10, sur, ada pagar lagi, nak lari tak boleh. Dah lah api sekeliling. Pagar pula lagi. Nak lompat ke mana kita ni? Kalau tak ada pagar pun tak boleh lompat dah, kan? Yang ke-11, Allah Ta'ala bagi kepada api itu boleh masuk sampai ke afidah. Menjulang sampai ke hati, dia bakar. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang ke-12, hasratuhum, penyesalan ahli neraka, menyesal yang tidak berguna. Mereka tu dalam neraka duk menyesal, ya, dia kata. Dia kata, kalau aku adalah harta boleh hok mari sini, aku nak bayar belaka atas dunia ni, kan? Nak tebuh belaka dengan mak ayah dia, dengan anak bini dia nak bayar, biar dia lepas. Nak kata apa, menyesal saja. Kalau kita nak menyesal sekarang di atas dunia ni, sebelum apa? Sebelum kita dimasuk dalam, sebelum kita mati. Yang ke-13, malaikat ahli neraka duduk tarik usus jala perut dia. Bosong sangat-sangat dalam neraka. Duk tarik musing dalam perut. Siapa orang mari tanya, apa awak ni? Mu buat apa atas dunia ni? Kita hok mencuri rokok dak sara lima. Hok duk pokok orang. Tapi mu ni berat lagi. Kenapa? Dengar ni tuan-tuan. Siapa dia kau orang ni? Orang duk tarik jala perut dia, duk tarik usus dia dalam neraka ni, siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Orang ni dicampur dalam neraka, duk berpusing dia punya usus dia duk tarik, dia pun duk pusing dalam neraka seperti dongki, duduk pusing kisah gandum. Mari ahli neraka hok lain-lain pakat mari jengok. Hei, apa masalah awak ni? Pelak ni, busuk bangang ni. Lepas tu ada orang kenal dia. Malah, apa sebab ustaz? Awak dulu atas dunia duduk larang orang buat benda mungkar, duduk suruh orang buat benda ma'ruf. Kenapa? Kenapa masuk neraka? Fayaqulu bala. Betul sungguh. Saya suruh orang buat, saya larang orang, tapi saya pergi buat. Na'udzubillah. Ini kita bimbang hari ni. Penceramah-penceramah ramai hari ni. Cakap bukan main sedap, berdegar-degar. Kalau cakap, menilih air mata kita. Sekali dengan air hidung tubik dah. Lepas ceramah, dia tidur subuh tak bangun. Nak kata apa? Contoh. Ni ada lagu ni. Na'udzubillah. Dan hadis lagi Nabi sebut tentang hadis tadi dalam Muslim, dalam hadis Bukhari, Nabi kata raaitu Amr bin Amir Al-Khuzai, aku tengok ketua Mekah nama dia Amr bin Amir ni menarik jala perut dia dalam neraka sebab dialah orang yang mula-mula sekali menukar ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, yang ke-14, penyembah-penyembah akan ditarik sekali dengan orang yang benda yang dia sembah ke dalam neraka. Dia sembah berapa? Sembah batu, sembah kayu, sembah lembu, sembah tarik belaka. Kecuali yang tidak ditariknya, siapa dia? Tadi dalam tafsir kita dah sebut, Allah Ta'ala kata, aku tak bagi diseksa orang yang disembah ni. Siapa dia? Nabi Isa. Walaupun disembah malaikat, kan? Sebab Allah Ta'ala tetapkan mereka ni tak akan kena azab. Hak lain-lain yang disembah oleh orang kafir, batu kau, kayu kau, berapa, bom, dalam neraka belaka. Allahu akbar. Innakum wa ma ta'buduna bil dunillah hasabu jahannam. Kamu dan apa yang kamu sembah atas dunia dulu jadi bahan bakar neraka belaka, lepas dalam api. Allahu akbar. Yang ke-15, surahuhum, tempikan laungan ahli-ahli neraka duk tepik dalam neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, nak kata apa, kan? Wahum yastarikhuna fiha, mereka duk melaung bertepik dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarlah kami daripada neraka ni, kami janji nak jadi orang baik dah, nak jadi orang juruh dah. Orang Kelantan kata juruh tu makna orang baik.
orang soleh. Masya Allah. Allah kata apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Aku beri dah umurmu cukup panjang. Sudah datang peringatan pada aku, mu tak ingat juga. Tunggu situ. Allahu akbar. Yang ke-16 i'tirafuhu, mereka mengaku dah dalam mengaku. Ya Rabbi fa'tarafu bi dzunubihim. Mereka mengaku dia buat dosa, fasuhkan li ashabis sa'ir. Celakalah bagi penduduk-penduduk neraka sa'ir. Nauzubillah. Yang ke-17 isti'tafuhum, mereka merayu kepada khazanah, penjaga neraka jahanam. Siapa dia? Malik. Ada ayat kata Zabaniyah kan? Fal yad'una az-Zabaniyah. Minta lahir malaikat. Qalu bagi tahulah kepada Tuhan tu. Minta lah ringankan sikit. Yukhaffif anna yauma minal azab. Minta ringan sikit. Kalau boleh mati terus, boleh. Yang ke-8, ada yang di kalangan mereka minta mati. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Biarlah kita mati sini. Malaikat kata munduk situlah. Tak segi mana-mana. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Yang ke-19, dicampok ke dalam tempat yang sempit. Na'udzubillah. Sempit tak boleh nak bergerak. Kan? Wa iza ulqu fi minha makanan dayyqan muqarranin. Da'au hunalika subura. Dicampok di tempat yang sempit. Ada katanya macam kawah. Macam puyuk tekan tu. Yang saya buat bandingnya puyuk hak tekan. Kita masuk benda-benda itu, pop kita tutup kan. Hak ni kak. Masuk molek lah ya Rabb. Yang ke-20, buka'uhum, tangisan mereka, teriak mereka dan neraka, lahum fiha zafirun wa syahiq. Allahu akbar. Kan? Zafir duduk tepik dalam neraka, na'udzubillah. Itu di antara 20 lagi azab, berbagai-bagai jenis azab yang ditimpakan ke atas ahli neraka, wal iyazubillah. Baiklah muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, itu cerita tentang pakaiannya, tentang bentuk-bentuk azabnya. Kemudian kita akhiri dengan satu kisah. Orang ni duk kata sangat. Kan? Satu masa Nabi kita berkhutbah. Sudah dia khutbah pada orang laki-laki, dia pergi khutbah kepada wanita pula. Nabi kata, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Orang perempuan, sedekahlah kamu belaka. Banyakkan sedekah. Sebab apa? Sebab aku tengok ramai di kalangan wanita ni masuk neraka. Orang duk pergi hak ni kak. Kalau dia tak pelaga angin dengan isteri dia kak, perangai lagu ni. Perangai lagu ni. Hak Nabi kata ramai masuk neraka ni, pokok-pokokmu ni. Jangan salah guna ayat. Waktu dia balas masuk neraka, waktu dia baik, adinda dalam syurga. Nak kata apa dah? Nabi kita sallallahu alaihi sebut, bilangan ahli syurga ramai. Bilangan ahli syurga ramai. Nabi kata, inna awwala zumratin. Kumpulan yang pertama masuk dalam syurga, muka mereka bercahaya seperti malam purnama. Comel. Kan? Likulli imri'in minhum zaujatan. Setiap mereka ada 2 isteri. Hak mana penakut atas dunia ni tak usah duk mikirlah. Pakai pokok makcik dia seorang sudah. Dalam syurga 2 selalu masuk. Masya Allah, tabarakallah. 2. Maknanya kalau laki-laki ada berapa nak kali 2 orang wanita, mana ramai? Wanita ke laki-laki ramai dalam syurga? Jawabnya, wanita ramai dalam syurga. Dalam neraka, ramai dia juga. Pada tu dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Orang perempuan, berbanyaklah sedekah. Karena aku tengok ramai di kalangan kamu ni masuk neraka. Sebab apa masuk neraka? Kejut wanita. Ya Rasulullah, limada? Kenapa pula kami ni ramai ni? Nabi kata, yakfurna. Karena kamu ni banyak kufur. Wanita tanya. Kufur dengan Allah? Nabi kata, yakfurnal ashir. Kufur, kalau kufur Allah tu kafir, orang panggil na'udzubillah.
Ini kufur maknanya mengingkari nikmat yang diberi oleh suami. Waktu dia baik kok, abang, kanda, ling, yang, alah letih nak dengar tak? Sekali dia baloh, minta nak beli gelar ya, suami tak beri. Nyo kata, sekarang aku nikah dengan mu, tak aja boleh benda baik. 5 dah hanuk, tak boleh benda baik di. Bagai-bagai mah tu tak bayar zakat dah banyak. Sekali tak boleh, dia engkar. Maka Nabi kata sebab mulut celupar, engkar nikmat suami, masuk dalam neraka banyak. Baiklah para jemaah sekalian. Kesimpulan dianya, bilangan laki-laki nak banding orang perempuan, ramai orang perempuan. Dalam dunia lagi ramai orang perempuan. Di akhirat ramai orang perempuan. Maka kalau kita nak kata ramai perempuan dalam syurga dan ramai juga perempuan dalam neraka, kalau nak banding. Contohnya kita kata 1/4 masuk neraka. Laki-laki, 1/4 masuk syurga laki-laki. Tapi bilangan dia tak sama. Sebab kalau 1/4 daripada 2 juta, berapa? Daripada 1.250.000 kita katakan. Tapi kalau bilangnya dia ada 5 juta, 1/4 berapa banyak? Itu bandingan yang tak seimbang. Maka jangan salah gunalah hadis-hadis ni. Kalau nak balas orang perempuan agak, orang perempuan ramai dengan aku, isteri boleh jawab, abang, awak kena ingat, perempuan juga ramai dalam syurga. Lebih ramai daripada laki-laki. Maka kita kata, insya-Allah kita nak para muslimah kita ni semuanya min ahlil jannah, insya-Allah. Jangan duk mikirlah, ni ada orang cerita, dia ni cemburu berdoa nah. Sangat-sangat cemburu. Dia kata kalau masuk dalam syurga esok, suami awak ada isteri ramai lagi. Dia kata biar tak masuk syurga apa tak apa asal kau tak ada poligami. Ni bengok punya orang lagu ni. Mana ada lagi tu? Ada satu orang lagi bahasa minat nak jadi ketua. Kerja dia nak jadi ketua. Tak tahulah nak jadi pakak berapanya, menteri kau PM kau berapa kan. Tapi kira nak ketua. Orang apa kata? Awak kalau masuk syurga tak jadi ketua. Masuk neraka jadi ketua. Dia kata neraka apa tak apa asal kau ketua. Kata nak buat apa biar kena coba. Pasal itulah para jemaah sekalian, dalam bab syurga, dalam bab neraka, dalam bab azab, dalam bab iman dan Islam, jangan dimain-main, jangan buat gurau, jangan dibuat bual-bual, sebab dia ada batasan dia, boleh merusakkan iman dan boleh mencelakakan dengan mulut yang jahat, yang celupar itu, wal'iyazbillah. InsyaAllah, kita tak habis lagi cerita neraka, kita akan sambung dalam siri akan datang takhasumu ahli nar, iaitulah perbalahan ahli neraka, sama-sama dia balah dari neraka. Di antara pengikut dengan ketua. Kemudian kita akan tengok pula orang yang awal kena humban dalam neraka siapa dia. Orang jahat setara mana. Kan? Perampok, pencuri ke, perogoh ke, siapa dia. Na'udzubillah. Kemudian kita tengok jenis-jenis dosa yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia buat benda ni? Nar, neraka jawab dia. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita dalam siri yang akan datang kita cuba tamatkan perbincangan kita ini insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.